Salam sejahtera, nama saya Lau Sian En. Nombor metrik saya adalah AI 190189. Saya merupakan penolong bagi kumpulan 1. Dan hari ini, kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk pemahaman dan pengalaman prinsip rukun negara dalam kalangan mahasiswa Universiti Tun Husainon, Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamiluddin bin Jamaluddin daripada kumpulan 1. Kami terdiri daripada 10 ahli kumpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Hazri bin Fazilah. Nombor metrik saya AI190030. Saya selaku ketua kumpulan 1 akan membentangkan pendahuluan tentang tajuk kami iaitu pemahaman dan pengamalan prinsip rukun negara dalam kalangan mahasiswa UTHM. Baiklah, kita terus kepada pendahuluan. Tragedi berdarah 13 Mei 1969 telah menyebabkan 5 rukun negara ini terbentuk dan menjadi asas penyatuan kepada rakyat. Pembentukan 5 prinsip rukun negara ini adalah atas usaha Majlis Perundangan Negara yang diketuai oleh Perdana Menteri kita yang kedua iaitu Tun Abdul Razak. Namun yang demikian, kajian kami pada kali ini akan menumpukan kepada prinsip rukun negara yang kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Di negara Malaysia, raja dan negara mempunyai kaitan yang sangat rapat kerana negara kita mengamalkan sistem demokrasi, berparlimen dan raja berperlembagaan. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan. Perkara 32 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa Yang di-Pertuan Agong YTPA adalah Ketua Negara. Okey, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Lawila. Nombor metrik AD190221. Saya akan membentangkan latar belakang kajian. Seorang pekerja kilang yang bernama Syarif Muhammad Syarif menggunakan aplikasi Instagram menghina Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong pada 1 Mac 2020. Dia merupakan orang kena saman OKS yang pernah dijatuhkan hukuman penjara 2 bulan atas kesalahan yang sama pada April tahun yang lalu. Mengikut Seksyen 233, 1A dan 3 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, dia boleh dijatuhkan hukuman penjara 1 tahun atau denda atau kedua-duanya. Dia dimenangkan diikat jamin dengan bayaran RM16,000 dengan seorang penjamin atas kedua-dua pertuduhannya. Nama saya Muhammad Imran bin Anwar, nombor metrik DD190040. Kita akan membincangkan dan membahaskan satu tajuk iaitu Rukun Negara sebagai ideologi kebangsaan. Pertama sekali, tujuan rukun negara yang dibentuk oleh pemimpin Malaysia adalah untuk mengatasi segala perbezaan yang terdapat dalam masyarakat yang berbilang kaum di negara ini. Unsur-unsur yang terkandung dalam rukun negara tidak menampakkan hak milik sesuatu kaum. Ini bermaksud tiada agama atau mana-mana kaum yang tertindas. Prinsip rukun negara yang diwujudkan ini adalah dibentuk berdasarkan acuan masyarakat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Prinsip yang pertama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Agama dijadikan pegangan utama setiap individu di dunia ini kerana ketiadaan agama boleh meruntuhkan kepribadian seseorang dan juga sesebuah negara itu. Pegangan yang kukuh terhadap agama akan dapat menahan seseorang daripada melakukan sebarang jenayah ataupun kejahatan. Sebagai contoh, di dalam Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain masih lagi boleh diamalkan secara aman. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing, prinsip ini telah dipilih menjadi prinsip pertama dalam rukun negara. Prinsip rukun negara yang kedua ialah kesetiaan kepada raja dan negara. Kita boleh lihat Malaysia merupakan negara yang mengamalkan sistem demokrasi berparlimen dan raja berperlembagaan, di mana Yang di-Pertuan Agong sebagai ketua negara. Sebagai contoh, sistem beraja diamalkan di setiap negeri, manakala yang negeri-negeri yang tidak mempunyai raja, ia diketuai oleh Yang di-Pertuan Negeri. Sistem beraja ini merupakan lambang perpaduan setiap rakyat. Seterusnya ialah keluhuran perlembagaan. Prinsip ini menekankan perlunya setiap rakyat menerima, mematuhi dan mempertahankan keluhuran dan kemuliaan perlembagaan negara. Perlembagaan negara ini merupakan sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya adalah untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat di dalam negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warga negara Malaysia. Jadi setiap warga negara Malaysia hendaklah menghormati
menghargai serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan perlembagaan negara. Prinsip yang keempat ialah kedaulatan undang-undang. Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat adalah sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Undang-undang Malaysia adalah berasaskan kepada perlembagaan. Kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Tanpa undang-undang ini, hidup bermasyarakat dan bernegara tidak akan aman dan tidak akan stabil. Undang-undang di Malaysia ditadbir urus oleh institusi kehakiman yang mana institusi ini bebas dan berwibawa. Prinsip keempat ini menuntut kita supaya sama-sama menghormati undang-undang dan berusaha menyokong penguatkuasaannya serta memelihara kedaulatannya. Prinsip terakhir ialah kesopanan dan kesusilaan. Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa dan nilai-nilai murni. Isu berkaitan dengan penghinaan terhadap institusi diraja ini sangat berkait rapat dengan prinsip kedua iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Prinsip ini adalah untuk melahirkan rakyat yang bertanggungjawab serta sanggup berkorban untuk negara demi keamanan dan kemajuannya. Pegangan yang kuat terhadap prinsip ini mampu melahirkan rakyat yang pertama iaitu menghormati harta awam, kedua menghormati simbol-simbol kedaulatan negara, ketiga mematuhi undang-undang negara, keempat berusaha meningkatkan nama baik negara melalui aktiviti sosial, ekonomi dan politik, seterusnya sanggup menyumbang masa dan tenaga untuk pembangunan masyarakat dan negara, seterusnya setia, sanggup dan berani mempertahankan negara daripada sebarang ancaman oleh kuasa luar, dan yang terakhir mengutamakan kebaikan masyarakat dan negara tanpa perasaan prejudis dan perkauman. Kebelakangan ni kita dapat lihat pelbagai krisis yang berlaku melibatkan isu penghinaan terhadap Yang di-Pertuan Agong dan institusi diraja. Hal ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor, antaranya adalah yang pertama, rakyat Malaysia hanya mengenal rukun negara sebagai prinsip semata-mata. Faktor yang kedua ialah kebanyakan daripada rakyat Malaysia itu sendiri hanya sekadar menghafal prinsip rukun negara, sedangkan sepatutnya ia perlu dihayati dan dipraktikkan di dalam kehidupan seharian mereka. Faktor seterusnya ialah masyarakat Malaysia mengingkari ajaran agama mereka dengan melakukan perkara yang dilarang serta meninggalkan perkara yang disuruh. Dan yang terakhir, faktor perkauman. Kita sedia maklum yang Malaysia sangat sinonim dengan kepelbagaian agama, budaya dan kaum. Jadi isu perkauman yang masih lagi wujud ini menyebabkan pecah belah dalam kalangan masyarakat. Terima kasih kepada saudara Imran atas perbentangan beliau. Di sini saya akan membentangkan pula tentang dapatan daripada kajian yang telah kami lakukan. Kajian kami telah menggunakan Google Form iaitu satu laman sesawang yang dapat menyediakan borang soal selidik bagi kami mengedarkan pada responden-responden di UTHM. Jadi kumpulan kami telah berjaya mengumpul seramai 70 orang responden dan apa yang saya bentangkan ini ialah taburan responden mengikut jantina. Jadi seperti yang dilihat pada cartapai di atas yang dibentangkan, seramai 40 orang lelaki iaitu 57.1% daripada keseluruhan cartapai dan perempuan pula 30 orang yang merangkumi 42.9% daripada cartapai yang telah merespon kepada borang soal selidik yang telah kami edarkan. Jadi ini pula merupakan taburan responden mengikut bangsa. Jadi Melayu seramai 41 orang yang merangkumi 58.6% daripada keseluruhan cartapai. Cina pula telah merespon seramai 22 orang iaitu 31.4% daripada keseluruhan cartapai, manakala India pula seramai 5 orang iaitu 7.1% daripada keseluruhan cartapai, dan juga lain-lain bangsa seramai 2 orang iaitu 2.9% daripada keseluruhan cartapai. Dan ini pula merupakan taburan responden mengikut kumpulan umur. Bagi kumpulan umur bawah 19, tiada responden yang telah merespon kepada soal jawab kami kerana kebanyakan pelajar di UTHM telah berumur 20 tahun dan ke atas. Bagi kumpulan tahun 20 hingga 21 tahun, seramai 52 orang responden yang telah merespon yang merangkumi 74.3% daripada keseluruhan cartapai, manakala 22 hingga 23 tahun pula seramai 14 responden telah merespon yang merangkumi 20.0% daripada keseluruhan cartapai, dan juga 24 tahun ke atas seramai 4 orang responden yang merangkumi 5.7% daripada keseluruhan cartapai.
Jadi yang terakhir pula ialah taburan responden mengikut fakulti. Fakulti yang pertama iaitu FKE ataupun Fakulti Kejutaan Elektrik dan Elektronik, seramai 4 orang responden iaitu 5.7% daripada keseluruhannya. Kemudian FKAAB ataupun Fakulti Kejutaan Awam dan Alam Bina, seramai 14 orang responden iaitu 20.0% daripada keseluruhannya. Kemudiannya FKMP iaitu Fakulti Kejutaan Mekanikal dan Pembuatan, seramai 8 orang responden iaitu 11.4% daripada keseluruhannya. Kemudiannya FSKTM iaitu Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat, seramai 19 orang responden iaitu 27.1%. Kemudiannya FPTV iaitu Fakulti Pendidikan Teknik dan Vocational, seramai 5 orang responden iaitu 7.1%. Kemudiannya FPTP iaitu Fakulti Pengurusan Teknologi dan Perniagaan, seramai 12 orang responden yang merangkumi 17.1% daripada keseluruhan. Kemudiannya FAST iaitu Fakulti Sains Gunaan dan Teknologi, seramai 4 orang responden iaitu 5.7% daripada keseluruhan carta. Dan akhir sekali ialah FTK iaitu Fakulti Teknologi Kejutaan, seramai 4 orang responden iaitu 5.7% daripada keseluruhan carta. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Miazi bin Mustafa dan saya akan membentangkan pengetahuan asas tentang rukun negara. Untuk soalan pertama, terdapat beberapa prinsip-prinsip yang terkandung dalam rukun negara. Majoriti menjawab 5, iaitu betul 5. Majoriti menjawab 5 adalah 97.1% dan majoriti menjawab 2 adalah 2.9%. Untuk soalan kedua, bilakah rukun negara diisytiharkan? Ramai majoriti memilih 31 Ogos 1970, iaitu betul. 31 Ogos 1970 mempunyai 54.3% majoriti, 13 Mei 1999 adalah 21.4%, 15 Jun 1971 mempunyai 17.1%, dan 17 April 1972 mempunyai 7.1%. Untuk soalan ketiga, semua berikut merupakan perkara yang terkandung dalam prinsip-prinsip rukun negara kecuali A. Keluaran perlembagaan, B. Kesepahaman kesilaan, C. Kesetiaan kedaulatan, dan D. Kepercayaan kepada Tuhan. Majoriti menjawab 92.9% adalah kesetiaan kedaulatan, manakala bakinya menjawab yang terkandung dalam rukun negara, iaitu keluaran perlembagaan, kesepahaman dan kesilaan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Untuk soalan keempat, rukun negara diperkenalkan sebagai ideologi negara oleh parti. Majoriti menjawab 77.1% adalah UMNO, 20% adalah Migrant, PAS, dan tiada yang menjawab UMNO. Jawapan yang betul adalah Migrant. Rukun negara diperkenalkan sebagai ideologi negara oleh parti Migrant. Dan soalan terakhir, apakah objektif utama rukun negara diwujudkan? A. Mencapai kepaduan yang erat dalam kalangan masyarakat, iaitu mendapat 90% yang menjawab jawapan, dan 1.4% menjawab membanteras jenayah, 4.3% slogan atau kata-kata hikmah kepada negara Malaysia, dan 4.3% membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faizuddin bin Zulkahar, nombor matrik AI 190027. Jadi sekarang saya akan bentangkan tentang kepentingan kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi untuk yang pertama, penghayatan terhadap prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dilihat semakin berkurangan, terutamanya dalam kalangan mahasiswa UTSM. Hanya 10 orang daripada 70 orang tidak pasti dengan kenyataan ini. Jadi kita dapat lihat bahawa penghayatan terhadap prinsip kesetiaan kepada raja dan negara amatlah penting. Yang kedua, rakyat Malaysia pada masa kini mempraktikkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dalam kehidupan harian mereka. Jadi seramai 69 orang bersetuju dengan kepentingan bahawa rakyat Malaysia perlu mempraktikkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Untuk yang ketiga, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara menjadi unsur dan ciri penting dalam soal kewarganegaraan di negara ini. Jadi seramai 69 orang bersetuju. Yang keempat, Sri Paduka Baginda, Raja-Raja dan Yang di-Pertua Negeri merupakan lambang perpaduan rakyat Malaysia. 69 orang juga bersetuju. Yang kelima, kesetiaan kepada raja dan negara bermaksud bahawa setiap warga negara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia, jujur dan ikhlas pada Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong.
Jadi di sini kita dapat lihat 70 orang iaitu keseluruhannya bersetuju bahawa kita hendaklah menumpukan sepenuhnya taat setia kepada raja dan negara. Yang keenam, prinsip kesetiaan kepada raja dan negara dapat menerbitkan rasa ingin berkorban, melindungi dan mempertahankan institusi diraja serta negara kita. 69 orang bersetuju dengan kenyataan ini. Yang ketujuh, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipupuk melalui prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. 69 orang juga bersetuju dengan kenyataan ini, kenyataan di mana apabila prinsip kesetiaan kepada raja dan negara ini diperhatikan, perpaduan dan kesejahteraan masyarakat dapat dipupuk. Yang ke-8, aspek kesetiaan ialah elemen penting yang perlu ada di dalam kehidupan bernegara sebagai tanda cinta dan kasihnya kita kepada negara ini. 69 orang bersetuju. Yang ke-9, isu penghinaan institusi diraja sering berlaku di Malaysia. Jadi di sini kita dapat lihat bahawa 60 orang bersetuju bahawa mereka sendiri melihat isu penghinaan institusi diraja yang berlaku di negara kita. Yang ke-10, perbuatan menghina raja adalah tidak wajar. Jadi di sini kita dapat lihat 70 orang iaitu keseluruhannya bersetuju bahawa tidak wajar menghina institusi diraja. Untuk yang ke-11, isu penghinaan institusi diraja berlaku disebabkan oleh ketidakpatuhan rakyat terhadap prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Jadi di sini 69 orang bersetuju bahawa kita perlu patuh terhadap prinsip kesetiaan kepada raja dan negara untuk mengelakkan isu penghinaan institusi diraja berlaku. Untuk yang ke-12, isu penghinaan institusi diraja akan menjejaskan imej negara. Jadi di sini 70 orang semua hampir keseluruhannya setuju. Yang ke-13, isu penghinaan institusi diraja akan menggugat kedaulatan negara. Sini kita dapat lihat seramai 68 orang bersetuju bahawa kedaulatan negara akan tergugat dengan isu penghinaan institusi diraja. Yang ke-14, penghinaan institusi diraja berlaku disebabkan oleh pengaruh pemikiran barat. Jadi sampai 60 orang bersetuju bahawa pemikiran barat telah mempengaruhi kita untuk melakukan penghinaan institusi diraja. Yang ke-15, tindakan undang-undang hendaklah dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang mengingkari rukun negara. Jadi pada pendapat saya sendiri, ini adalah sangat perlu dilakukan. Dan juga daripada hasil kajian, 69 orang juga bersetuju. 16, masyarakat yang mempunyai identiti nasional tidak akan terlibat dalam isu penghinaan institusi diraja. Jadi seramai 59 orang bersetuju manakala 11 orang tidak pasti. Yang ke-17, undang-undang yang sedia ada adalah kurang ketat sehingga adanya individu yang bertindak untuk menghina institusi diraja. Ramai 63 orang bersetuju. Saya sendiri setuju dengan kenyataan ini bahawa undang-undang yang sedia ada adalah kurang ketat terhadap individu yang bertindak untuk menghina institusi diraja. Yang ke-18, terdapat mahasiswa UTSM yang terlibat dalam isu penghinaan institusi diraja. Ramai 43 orang bersetuju dengan kenyataan ini manakala 27 adalah tidak pasti. Yang ke-19, hak kebebasan bersuara ada batasnya dan perkara ini tidak boleh menjadi tiket kepada setiap individu untuk menyuarakan pandangan sesuka hati hingga menghina institusi diraja. Ramai 67 orang bersetuju manakala 3 lagi tidak setuju. Yang ke-20, setiap individu yang menghantar kenyataan dengan menggunakan perkataan yang keterlaluan, fitnah, unsur-unsur mengasut atau sengaja menjatuhkan maruah raja akan didakwa dalam institusi penghinaan institusi diraja. Jadi secara keseluruhannya 70 orang bersetuju dengan kenyataan tersebut. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Hakimi bin Anwar, nombor matrik CI 190062 akan membentangkan kesimpulan. Pada era teknologi sekarang, media sosial mainkan sebuah peranan yang besar kepada kehidupan seharian. Walau bagaimanapun, masih lagi terdapat mahasiswa yang tidak peka dengan isu semasa, terutamanya dengan isu penghinaan institusi diraja. Bagi mengelakkan daripada isu ini berlaku, rakyat haruslah menerapkan falsafah rukun negara dan memahami prinsip kesetiaan kepada raja dan negara. Selain itu, kerajaan juga harus menekankan dalam isu menerapkan semangat cintai negara dan memahami falsafah negara kepada rakyat Malaysia
dengan menjalankan kem kesedaran dan sebagainya. Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Wong Wen Chong, merupakan ahli daripada kumpulan 1. Nombor matrik saya adalah AE1900087. Itulah sahaja pembentangan daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.